Dan bila kamu menjaga Allah, Allah jauh lebih menjaga kamu. Now kita nak jaga kita nak penjagaan Allah macam mana? Sedangkan kita tak sungguh-sungguh menjaga agama Allah. Jadi tanya pada diri, kita nak penjagaan Allah, tapi kita jaga tak agama Allah? Kita bukan jaga Allah tu macam kita jaga anak-anak kita, tapi kita jaga agama Allah. Teruknya aku ni, Allah suruh macam ni, macam tu pula yang aku buat. Kita tahu muslimin-muslimat dirahmati Allah. Benda ni saya selalu sebut kat mana-mana, tak perlu jadi ustaz-istazah pun. Kita tahu mana yang boleh, mana tak boleh. Kita hidup dalam kelompok masyarakat Islam pun. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang diraca oleh pihak surau terlaksana pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemputlah ke dalam, jemput kita bersama-sama, WhatsApp kawan-kawan kita, sharekan link kuliah kita yang berhampiran kamu ke dia. Setiap langkah kita menuju ke taman-taman syurga dipandang Allah macam orang yang menuju ke medan jihad. Jadi kalau kat rumah nak online, kalau kat kawasan ni lebih baik dantak saja. Cuma tukarlah baju kelawar tu, jangan datang di surau. Baju kelawar, setelah. Okay, pakai duduk, pakai telekuk, tak apa, Masya Allah. Sebab itu lebih indah. Tapi yang jauh-jauh, ahlan wa sahlan, dapat mendengar secara talian, itu pun dikira dalam Ramdatul Jannah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita mempersiapkan mata kita, telinga kita untuk mendengar kebaikan, insya-Allah. Baik, mari kita bersama-sama insya-Allah mulakan dengan umul kita. Mudah-mudahan Fatihah yang menatah berkat pertemuan kita, pengajian kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah redha kita ada impian, cita-cita, doa-doa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kerajatkan syukur dengan Allah dalam majlis ilmu seperti ini yang ramai sekarang ini sedang diisi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Diaminkan doa-doa kita oleh takhluk yang tidak berdosa itu, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Dan Fatihah ini beriring dengan doa Allahumma waghfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Kita mohonkan ampun kepada semua kesayangan kita yang telah kembali ke rahmat Allah. Kita rindu sangat akan mereka. Ingin bertemu di dunia memang mustahil lah sangat-sangat. Semoga Allah temukan kita tanpa ada pisah-pisahnya lagi di dalam syurganya Allah bila kita semua balik ke kampung akhirat kelak. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kuatlah sikit. Assalamualaikum. Entah mau. Boleh pertahan sekejap. Orang Selayang hari kat sini ni, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ta'aruf sekejap. Siapa yang wanita pekerja government kat tangan? Wanita bekerja government kat sini. Kan saya nak kenal je, saya tak tanya kerja apa, gaji berapa semua, kan. Sebab bila saya masuk rumah kaki tangan kerajaan, ya, jadi yang angkat tangan tu maknanya dia yang bekerja itu. Sebab saya pak mertua dulu duduk di kuadus kerajaan. Lepas tu saya belajarlah sikit-sikit. Maknanya ayah dah pecin, masih lagi boleh duduk rumah tu.
sebab mak belum pecek. Macam tu kan. Jadi saya belajarlah sebab tadi masa makan tersembak. Ada tapi pencen ke Azhar tapi buat tempat ni macam kampung. Ada kenduri kendara datang orang kat sini, seronok orang kat sini, 14 negeri semua ada dekat sini. Jadi saya pening tadi nak dah Kelantan kat sini, majoriti Kelantan Ustazah. Jadi Masya Allah kan bagi orang Kelantan. Jadi Alhamdulillah yang isteri bekerja ni Masya Allah tak semestinya suami pekerja kerajaan kan boleh duduk di sini, betul? Jadi Masya Allah saya tanya tu sebab tak tahu yang datang ni ramai orang bekerja ke ramai orang yang ditinggalkan bekerja oleh pasangan. Sebab ada senario di beberapa tempat kadang-kadang kita pergi hari bekerja, datang hari kerja Ustazah kat sini ramai orang bekerja jadi tak ramai orang. Lepas tu Ustazah datanglah hujung minggu dia kata kan. Datang hujung minggu tak ada orang dekat sekian dia mak dekat. Tak faham? Itulah tanyanya. Jadi sebab nak cakap dengan ketua misi, mak jemput saya hari bekerja lah sebab tak ramai yang ikat tangan tadi. Tak ramai yang bekerja kan. Jadi dia tu orang lepas tu mana pula nak jawab kok Ustazah ni. Sedangkan jirat saya Ustazah nak datang tapi sebab atas nak dia balik asrama hari ni kan hari orang menghantar anak balik ke asrama hari ni gitu. Jadi Masya Allah yang tak datang kita doakan kebaikan yang atas jalan dalam permusafiran di sebagainya. Moga Allah beri keselamatan kepada mereka. Kita yang dipilih Allah walaupun sedang duduk dalam tapan syurga belum tentu lagi kita ke syurga. Tapi kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita mencintai taman-taman syurga, berada kita dalam taman syurga, semoga kita berakhlak seperti akhlaknya penghuni syurga dan kita dah buat preparation ke arah itu. Betul eh? Kalau kita rasa macam yelah orang nak masuk exam, kenalah belajar baru boleh jawab exam. Persiapan tu kena ada. Kata nak masuk syurga tapi tak suka duduk dalam taman syurga. Kata nak masuk syurga tapi tak nak mendengar kalam-kalam yang memungkinkan kita berada di dalam syurga. Jadi semoga kita dipandang Allah dengan pandangan rahmat kasihnya. Semoga kita dipilih Allah untuk mudah perjalanan kita ke syurga. Sebab semua kita belum tentu syurga. Saya baru balik daripada TV Al-Hijrah. Siapa yang menonton pagi tadi jam 7 pagi. Sampailah hari 8 pula. 8.45 baru habis Masya Allah. Pasalnya soalan ni sangat dahsyat. Kenapa dahsyat tu? Sebab tajuk tentang An-Nisa dan lelaki qawwam yang Allah ceritakan dalam Quran bukan mudah. Nak jadi An-Nisa wanita solehah ni ada panduan di dalam Quran. Tapi sebab kita tak faham Quran, kita baca, khatam, tapi kita tak cuba nak faham. Nak faham Quran kita melalui majlis-majlis ilmu seperti ini. Of course yang paling khususnya adalah pengajian tafsir, kuliah tadabbur Quran. Tapi nak menyusun jadual kerja, urusan rumah tangga, anak-anak sebagainya. Rasa satu kiamat tak khatam-khatam lah walaupun jumpa dengan guru tafsir macam mana pun. Sebab kalau kita dah memang mengaji pengkhususan tafsir Al-Quran daripada juzuk yang pertama khatam sampai 30 itu nak dapat degree master PhD dalam bidang tu mungkin bukan kita lah tapi kita sedang mengusahakannya. Contoh kuliah 1 jam hari ni kita jumpa 1-2 ayat. Pagi tadi di TV Al-Hijrah kita jumpa 1 ayat. Itu pun cara saya membahas tadi geram sahabat dirahmati Allah, geram sangat. Ayat ni sebenarnya dia saja yang makan hampir separuh Quran. Surah aku bagi tadi surah Al-Ahzab ayat 35. Masya Allah kan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat semua. Kalau Allah sebut tentang lelaki, tentang perempuan, semua ada di dalam Quran. Jadi kita ada, Ustazah ada lah. Memang ada lama dok sejak azali. Kita je tak nak ambil tahu. Jadi cuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Kalau kita tak dapat semua, paling kurang kita tidak tinggal semua. Seperti hari ini, tajuk yang diamanahkan kepada saya, wanita dan akhlak mulia. Sesuai sangatlah walaupun tadi ada beberapa muslimin kat depan sana. Yang saya dah tanya-tanya dah. Ada orang lelaki nak ni ke? Boleh ke Ustazah bilang orang? Boleh. Jadi WhatsApp suami masing-masing sekarang. Jomlah bang datang dengar. Ini kan wanita dan akhlak mulia. Sebab pagi tadi di TV Al-Hijrah kami belajar macam mana kita nak dapatkan lelaki qawwam di sisi diri kita. Kita harus menjadi An-Nisa yang qana'ah. Cantik tu muslimat dirahmati Allah. Macam mana nak jadi wanita yang qana'ah? Mendanya merasa cukup, syukur dengan apa yang ada, puas hati dah. Kan? Awak duduk mana? Duduk kuartus kerajaan je, Ustazah.
Apa hal je pula? Ada orang duduk bawah jambatan. Dengan bangga saya duduk bawah jambatan Ustazah. Tak ada je pun. Kita yang duduk indah ni muslimat dirahmati Allah je. Suri rumah je Ustazah. Nak berapa orang seorang je Ustazah. Yang jadi lemau kita ni. Cuba hargai semua. Dan Masya Allah, cuba kalau suami kita. Kan? Subhanallah, berapa orang isteri je? Seorang je Ustazah, kita orang je. Akulah satu dan selama-lamanya. Betul Ustazah? Kalau suami kita sembang-sembang kan, baru seorang je. Kita kan gatai macam tu dah kita. Sebab apa? Sebab walaupun satu, walaupun seorang, walaupun rumah kecil, kita ada tak diberi oleh Allah berbanding dengan orang yang tiada. Sedangkan orang yang tiada dia masih mampu lagi bersyukur. Sebab apa? Syukur Ustazah walau aku duduk bawah jambatan saya masih bernafas. Syok saya duduk bawah jambatan ni tak payah bayar sewa. Contoh kan mesti mati. Terlebih syukur pula dia. Yang kita duduk seperti tak syukur pula. Masya Allah. Jadi nak qanaah ni subhanallah. Contoh yang saya bagi dekat TV Al-Hijrah tadi. Apa yang suami sediakan tu cukup belaka dah. Kan? Tapi penyakit kita ni bila duduk tengok. Dia laki dia ni dulu dispatch je. Tapi macam mana boleh pakai kereta besar ni? Dah pula dah kita. Sebab apa? Sebab kita nampak rezekinya orang lain tu. Kita tak payah korek. Tata laki dia jual dandah pun. Nampak tak dosa bergata-gata kita? Sebab tu saya kata pagi tadi, kalau dah itu peramai kita, sila campak headphone kat tepi. Tak payahlah bermedia sosial. Tengok orang semua datang sangka-sangka. Rasanya holiday ni dia buat loan peribadi kot. Pasal. Ya, mati rahmati Allah. Kita mana nak tahu, aku bayangkan dia pergi bercuti, tapi hutang aku tak bayar. Kan? Itu yang aku stres sakit hati tu. Subhanallah, simat. Jadi, jangan tengok sebab kita bersangka-sangka. Tapi kalau dia tengok, ya Allah, macam ni rupanya Langkawi. Seumur hidup kita tak pernah sampai Langkawi. Tak apalah bang, tengok gapo pun terhaji lah. Nanti kita bercuti dalam syurga. Apa yang tak ada dalam syurga tu? Kan? Tapi terpaling syurga. Daki sembahyang zuhurnya tu 4 petang lagi. Bukanlah tak sah. Tapi benda lain boleh diawalkan. Betul nak bertemu dengan Allah dilambat-lambatkan. Macam mana kita muslimat irahmati Allah? Jadi jangan sibuk dengan apa yang orang punya. Syukurlah dengan apa yang kita punya. Jangan sibuk tunggu apa yang orang beri kat kita. Tapi sibukkan diri dengan banyak memberi pada orang. Wallah, kita mudah untuk bahagia. Masya Allah, aku simak dirahmati Allah. Jadi kita telusuri insyaAllah satu persatu. Wanita, akhlak dan mulia. Sekejap, saya pun baru nak tengok balik. Wanita, akhlak dan mulia. Dia sepatutnya dia kena wanita, akhlak dan mulia. Macam tu kot subhanallah. Sebab apa? Nak bicara tentang siapa? Tentang kita lah. Wanita yang Allah lahirkan ke muka bumi Allah ini tak kiralah daripada benih siapa, ayah kita yang halal bercantup dengan telur ibu kita, lahir daripada rahim wanita yang bagaimana, itulah mak ayah kita. Nanti tengok jajah bawa kita tidak. Saya birrul walidai. Jadi sebab banyak orang yang tak jadi baik ni, macam mana saya nak jadi baik? Ustazah, mak saya pun jadi orang tak kutub aurat. Bapak saya pun orang tak sembahyang. Sebab tu lah lahir saya macam ni. Nanti Allah takalah mak ayah saya. Kau dah tua baka kot. Sekian dimaklumkan. Lain tak kalau budak kecil yang belum mukallaf. Yang belum baligh. Yang belum mumayyiz. Kan budak tu dibawa ke mana? Mak dia bawa tepi longkang. Mak dia main WhatsApp. Kejap budak tu terjun dalam longkang. Dia pun nak merasa hidup dalam longkang tu. Sebab dia tak tahu longkang tu bahaya. Ini budak yang belum mumayyiz. Tapi kalau dia dah umur 7 tahun, 8 tahun, kita letak tepi longkang, dia takkan terjun dalam tu. Sebab dia tahu bahaya dalam tu. Dia dah boleh bezakan mana baik, mana buruk. Bila dah capai usia remaja, dia dah balik. Masya Allah, tabarakallah, dia dah mula dah. Kenapa nak kena dengar cakap, mak, orang tak suka pakai macam tu, orang nak pakai macam ni. Kenapa? Tapi ingat, apa yang kamu buat keputusan tentang dirimu, bagi tahu anak-anak kita, dah tak masuk dalam buku akaun mak lagi dah. Kamu dah ada report card sendiri. Mak tolong ingatkan je sebab ini perintah Allah. Kalau kamu tak pakai pakaian yang menutup aurat, kan bukan pak ayah saja marah kat kamu. Mak ayah, kalau ayah tukul kamu, mak yang marah ayah, jangan kukul kamu. Mak sayang kamu duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari. Mak tahan segala kesakitan. Mana mungkin mak nak bagi ayah kamu kukul kamu. Apatah lagi orang lain bully kamu, sakiti kamu.
Tapi satu hari kalau kamu tak nak dengar cakap mak dan ayah, memungkinkan untuk kamu diazab dengan begitu dahsyat. Yang selama-lamanya mak tak sakut nak tengok. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Jadi kena bagi faham, kita ni orang perempuan lahir daripada mana. Mak saya dulu pun tak pakai tudung. Ustazah, kenapa saya pula nak pakai tudung? Sebab kamu dah tahu itu perintah Allah. Semoga Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kamu yang tidak mendidik kamu. Sekarang kamu sudah punya akal yang sempurna. Okey, ini perintah Allah. Suka tak suka aku kena ikut. Ini perintah mak. Kan tu tadi 3 hari jelas saya mengimbau apa yang mak saya ajar didik kami dulu-dulu. Kan bila saya balik daripada asrama tu kan, kita macam-macam lah, homework pun dia, kawan ajak main pun dia kan. Subhanallah. Mak ni sihat lagi, mak tak kisah kalau mak suruh lipat kain kamu tak tolong. Mak boleh buat lah. Mak tak kisah kalau kamu tak tolong mak masak, nanti kahwin pandai sendirilah. Tapi siapa tak sembahyang? Kau buat kerja apa sebenarnya satu hari? Bapak kau balik ni kau tak sembahyang, kalau kena balut, mak takkan tolong dah. Sebab tu perintah Allah. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Jadi bezakan mana perintah Allah, mana perintah hamba Allah bernama manusia. Kalau perintah Allah tak ada kompromi lagi. Suka tak suka kita kena buat. Jadi wanita yang lahir daripada rahim ibu dan ayah, satu hari berjodoh dia punya suami. Perintah Allah lagi kena taat pada suami. Jadi sebelum berkahwin kita didik anak kita, kakak kena ready. Engkau kalau pukul 12 tengah hari pun tak bangkit lagi, bayangkan penduduk rumah mak mentua nanti macam mati. Bayangkan nanti kau ada lelaki macam mana. Dan habislah bunuh Uhud belaka lah kain dalam rumah kau. Tu seminggu tak lipat. Dan nanti suami siri pun tak jumpa. Mana pula lelaki duduk bawah kain rupanya. Sekian dia maklum dah. Kamu duduk dengan mak tak apa, mak sihat lagi, TBP ada, mak siapkan boleh lipat kain. Kalau dah duduk dengan lelaki, tiba-tiba tiap tahun pula beranak. Kan musim hujan tu lah. Kan? Baju budak-budak ni Allah Azza kita tahu nak pakai pepeluh tak pepeluh kan. Pakailah tu 3 hari tak apa musim hujan. Budak-budak dia tahu campak je Ustazah. Ya Allah, kan dah penuh macam apa dah rumah saya. Jadi tak sempat nak lipat Ustazah. Kan? Ajarkan, Masya Allah. Itu sebab dulu-dulu mak kita ngajar dari yampayan tu, kau jangan singgah mana-mana, terus duduk lipat kain masuk dalam almari. Siapa yang mak dia setegas bitu dulu? Tapi sekarang bila kita kan, saya lah mengaku sendiri. Kahwin sekali dengan ustaz pula rezeki dia, mak dia memang orang bekerja, duduk kuartus kerajaan kan. Mak dia pula bila saya kahwin dengan ustaz tu nampak macam memang mak dia tak sihat. Daripada umur 10 tahun dah ada asma. Orang Kedah kan. Saya kahwin dengan mak kerja tengok TV, duduk dekat dia punya kursi yang apa, Kedah pakai kaus tu. Masya Allah sadar. Zai tolong mak Zai, mak penat lah pagi. Bah penat apa mak abah tu duduk aja kan. Penat buat kerja pun sajalah, bukan nak tempat pak itu penat hati. Mak ti kalau cakap penat dia punya asma tu menyerang. Faham. Kedah tu simat penat tu dia punya asma tu. Iya kan penat buat kerja, kita dah tolong kelaka dah apa penat dia. Mak tu yang daripada 10 tahun pun dia punya asma tu. Berupat macam-macam dah. Okey faham ya Allah, sebab tu aku kena tanya, aku tak boleh bersakit-sakit. Sila ada mula dengan kak mentua penumpat aja, astagfirullahalazim kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita tahu kalau kita dah duduk sebagai isteri apa kewajipan kita, dan Allah akan persoalkan kita nanti bukan sahaja sebagai anak kepada ibu dan ayah, tapi kamu sebagai isteri. Allah takdirkan bila sudah kita bersuami, terkadang takdirnya Allah menjadi balu kita, betul? Mati suami kita. Menjadi janda kita, bercerai kita hidup. Hinakah? Tak hina. Saya selalu sebut benda ni. Jangan pernah tu jatuh. Jangan ajak datang rumah dia ngurat laki kau. Astaghfirullahalazim. Tuhan balu tu kan. Dia jadikan anak yatim ni tu modal lah ke. Akan buat muka kesian lah ke. Jangan hina orang sebab kita tak pernah tahu ke depan bagaimana jalan cerita takdir kita. Dan kita jumpa pula, kita tengok tu. Tu Andalusia lah. Anak darah lanjut usia. Akan terkejut saya muslimah. Baru balik dari Aceh, mereka kata itu Andalusia Ustazah. Apa benda Andalusia tu? Kalau kat Malaysia tak panggil Andalusia, panggil Andar tu. Apa pula Andar tu Ustazah? Kan jadi maknanya tu hina ke mereka? Tak hina muslimat, sebab jodoh ketentuan Allah. Jodoh ketentuan Allah. Tadi bergurau tu beradik pengacara Heliza dengan Hazwani kan. Yang Heliza kahwin pun tak bolehlah kita nak jadikan Heliza cara perkahwinan.
Sebab dia pun baru lagi istilahnya muslimat dirahmati Allah ke mak-mak kita yang 60 tahun. Sini tak ada lah kot 60 tahun. Jadi kat sini ni orang-orang tak pecah dah. Masya Allah. Jadi sahabat dirahmati Allah, kalau saya dekat masjid tu, kita tanya mereka. Subhanallah, akhlaknya seorang wanita. Kita dapat ilmu bila berkawan dengan ibu-ibu kita di masjid surau. Sebab mereka kebanyakan duduk menghuni masjid surau dah. Hampir 5 waktu solat. Majlis-majlis ilmu. Sepak dengan mereka. Allah Ustazah, nak perangan Syatira Ustazah yang slow, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dia hadap je. Tapi akhlak seorang wanita yang bertahan kerana dia bertuhan, luar biasa. Aku tak percaya dia ni kan. Suami mati muda-muda tapi anak semua menjadi. Apa rahsia sebenarnya? Itu kita nak belajar. Yang Azwan ni pula belum dapat jodoh sampai ke tahun ini dah 2026. Jadi maksudnya muslimat mana yang lebih mulia? Tak ada siapa boleh rasa dia yang tu kot tuduh hitam pun mulia. Sebab dia tak ada pun perasaan nak berwarna-warni sebagainya. Ibu. Yang tutung kilat-kilat, warni ni orang selamat lagi dah masuk syurga ni kan? Siapa kamu? Sebab dirahmati Allah untuk menentukan begitu. Jadi kita nak dapatkan faham wanita ni semua kita dimuliakan Allah kerana ketika belumnya datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah wanita ni dipijak-pijak, diinjak-injak. Kalau orang perempuan kata Ustazah susahlah jadi orang perempuan, lelaki hantar arwah isteri ke perkuburan, on the way balik daripada kubur nampak anak dara orang boleh piwit petang pergi menikah pula. Dan tak aci lah Ustazah Islam ni. Kita kena duduk rumah 4 bulan 10 hari. Kita tak kenal bagaimana datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan 4 bulan 10 hari tu. Rupanya sebelumnya tu lebih hina orang perempuan kalau ditinggal mati suami. Bahkan hartanya semua diambil. Bahkan dia boleh dijual. Bahkan boleh dihalau terus daripada rumah. Bahkan setahun dipandang oleh orang-orang sepertinya tengok bangkai anjing lebih bagus daripada tengok orang yang ditinggalkan mati suami. Ingatkan orang tu berdoa siang malam pun nak suaminya mati? Tak. Tapi Allah yang berkehendak. Dia tak hina pun. Tapi zaman jahiliyah bila orang perempuan mati suami, tekuk benar dia kau buat. Datanglah Islam. Subhanallah. Yelah, memanglah lagi baik daripada wanita jahiliyah. Tapi janganlah 4 bulan, 4 hari je lah edam. Kau Tuhan ke Allah Tuhan? Sahabat dirahmati Allah, antaranya contoh kerana kita nak tengok kotlah perempuan tu mengandung anak siapa dalam rahim tu. Salahnya Acik tu dia tak mengandung dah Ustazah 4 bulan juga ke? Sebab benda tu ada dalam Quran. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala noktah. Bila perintah Allah dia tak boleh ikut nafsu kita dia simak dirahmati Allah. Sebab bila kita ikut nafsu, maka dekatlah kita kena ragu. Bila kita tahu, ya Allah, aku kena perang dengan nafsu aku ni. Aku kena ikut apa perintah Allah. Walaupun kita terasa seperti duduk dalam penjara, diikat tangan dari kaki, kita tak boleh nak bebas. Tak mengapa sebab ini jalan menuju syurga Allah. Tapi mana boleh dapat kuat. Ustazah cakap pun lancar, laju. Cuba Ustazah balik rumah. Kena uji. Agak Ustazah boleh sampai tak? Subhanallah kuslimat. Percayalah iman. Kita tak boleh dapat kat mana-mana kecuali Allah yang capakkan. Ilmu kita tak boleh dapat kat mana-mana kecuali kita bersungguh untuk mencari ni. Boleh tak kita hanya minta, ya Allah, anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat. Allahumma ilman nafi'a wa rizqat tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini memang saya amal hari-hari sebab Nabi suruh amal. Moga-moga saya dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni muslimat, kita boleh dapat macam ni lah. Datang dalam majlis ilmu tapi juga melalui pergaulan. Saya selalu kata, jom berkawan dengan semua orang. Jangan orang kaya, kawan dengan orang kaya saja. Orang miskin madu nak kawan dengan orang kaya. Pasal nanti kita tak dapat ilmu. Faham kenapa dia kaya? Rupanya batu sungai pun dia jual. Sekian dia maklumkan. Tak berlaku Sibat? Kita kan. Saya pelik lah aku batu sungai aku nak jual dengan batu daripada Allah. Dah memanglah bagi daripada Allah. Kalau kau tak cari dan kau tak usahakan untuk jual, kau boleh dapat duit ke? Dia bukan curi orang punya. Subhanallah, dia bukan curi batu nisan dekat atas kubur tu lalu dia jual. Kita ni kadang-kadang muslimat dirahmati Allah kan tak belajar daripada usahanya orang kaya. Sebab tu Nabi kata boleh cemburu kepada orang kaya. Tapi dengan kaya je tengok, wow, zakatnya 2 juta ringgit. Contoh yang boleh ditiru-tiru. Tapi buat lagu raya jangan tiru. Sekian dia maklumkan. Yang faham, faham. Tak faham, sudah.
Faham ya? Kalau kita nak buat lagu raya sama. Wah, ada memang tak sedap sekali maklum kan. Jadi yang kaya keluar zakat banyak, kita tiru anaknya dididik mentaati Allah, menutup aurat, tiru. Contoh. Tapi saya nak gedik-gedik juga boleh tak kaya lah Kak Bungo. Penuh nak gedik-gedik macam tu juga. Kan muslimat. Sebab itu ilm. Jadi kita tengok ni. Saya bukan nampak Ustazah. Saya nak tengok dapat ilmu. Okey lah. Tapi ilmu pun ilmu juga. Kak dari tadi dah hayya ala solah. Tak bangkit-bangkit lagi ke sejadah tu. Pecir tu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi maknanya kita kenal. Itulah wanita. Jangan kita geng dengan geng-geng apa. Wanita bersuami je. Wanita tak ada suami tak payah jadikan geng. Kan dekat suami kita dia kaut sama. Jangan muslimat dirahmati Allah. Kita gel dengan wanita bekerja je. Siri rumah ni kau tak boleh buat kawan. Silap. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab tu kita saling cemburu. Orang kaya kita cemburu kerana pemurahnya. Infak di jalan Allah. Nabi kata nampak orang berilmu. Cemburulah dengan orang berilmu. Sebab ya Allah. Syoknya kalau ada ilmu kan. Asal jumpa suami je bang. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tu mam suami tu. Bukan macam tu. Tapi ada nasihat. Masya Allah. Abang saya hantar abang ke muka pitu ni. Kan. Semoga nanti abang masuk syurga dikelilingi oleh 70,000 bidadari syurga. Wah, mana dia? Quran cerita. 70,000 bidadari syurga. Tapi ada syarat. Syaratnya jangan sentuh yang daging haram kat luar rumah. Kerana di dalam rumah ni menunggu daging yang halal. Cia. Betul lah muslimat. Barulah suami tak siapa nak balik ke rumah. Ni kita apa ingat buka cawangan ke? Kan? Paksang cawangan baru. Tu. Jangan dicabar-cabar. Simak dirahmati Allah kan. Sebab apa? Sebab kita ada Allah yang menghantarkan dia kepada kita. Aku serahkan dia kepada kau ya Allah. Aku tak boleh jaga dia 24 jam. Begitulah anak aku nak hantar dia ke asrama pada petang dia ya Allah. Takutnya ya Allah dengan kes bully, dengan kes itu ini. Kau takut dia hantar ke asrama bercinta pula lelaki dengan lelaki. Lepas tu pakai tuala putih pula risau ni aku ya Allah. Kau tak faham? Jadi Ustazah tahun ni saya buat keputusan tak lelaki saya tak payah di asrama. Ustazah risau. Takut nanti dia ada boyfriend, ada girlfriend, orang lelaki juga. Saya risau Ustazah. Risau itulah yang akan menjadi doa. Sebab itu yang kita fikir dia duduk ke atas. Sedangkan mak-mak mana ada kita nak lepaskan anak kat risau. Astaghfirullah, kau yang maha menjadikan aku. Hatta dia duduk dalam rumah pun kalau dia nak jahat. Ya Allah, mata-mata jahat dia boleh dakat. Sebab aku duduk bilik sebelah, dia duduk bilik sebelah. Aku tak tahu apa dia buat dalam bilik ya Allah. Tolong jagakan anak-anakku ya Allah. Dan bila kamu menjaga Allah, Allah jauh lebih menjaga kamu. Now kita nak jaga kita nak penjagaan Allah macam mana? Sedangkan kita tak sungguh-sungguh menjaga agama Allah. Jadi tanya pada diri, kita nak penjagaan Allah, tapi kita jaga tak agama Allah? Kita bukan jaga Allah tu, macam kita jaga anak-anak kita, tapi kita jaga agama Allah. Teruknya aku ni, Allah suruh macam ni, macam tu pula yang aku buat. Kita tahu muslimat dirahmati Allah. Benda ni saya selalu sebut kat mana-mana, tak perlu jadi ustaz istazah pun. Kita tahu mana yang boleh, mana tak boleh. Kita hidup dalam kelompok masyarakat Islam pun. Kita bukan duduk dekat tengah-tengah hutan yang nanti bila mati. Kan subhanallah dah masuk dalam neraka. Ada satu suara tanya, kau tak pernah tahu ke? Tak pernah didatangi Rasul ke? Tak pernah. Rasul tu apa? Kan tak pernah ke di majlis ilmu tak? Aku duduk dalam hutan ya Allah. Sedangkan kita dah ada poster. Kuliah Doha Perdana. Allah kuliah. Tu. Ketepikan. Tapi kalau cerita tentang konsert. Sebelah rumah aku je ni, Hudi tak datang ke? Kecenderungan kita tu ke mana sebenarnya? Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak jadi wanita mulia perlukan modal yang sangat besar. Apa modalnya? Ya Allah, dah macam duduk dalam kejari. Itu tak boleh, ini tak boleh. Macam duduk dalam sakar emas. Kan? Kita cemburu dengan orang yang terbang tinggi. Tapi kita tak boleh setinggi itu. Sebab sebenarnya kita terikat dengan yang maha tinggi. Kita nak kena menjaga maruah diri kita. Saya terikat koron saya dengan Ustazah Hafizah Musa. Diorang ni ingatkan kita tak boleh ke nak joget-joget juga depan TikTok tu. Boleh. Kita pun boleh. Ustazah Hafizah Musa juga cerita kan.
Kita pun boleh. Ingat dulu kita tak pernah menari ke? Pernah masa sekolah rendah. Tapi dah sekolah pendengar, bapak dah kat bagi. Tapi sekarang ni boleh je nak menari. Tak percaya tanya suami kita. Kita dah menari juga dengan suami. Cukup loh. Bukan untuk dipaparkan, dipamerkan. Simak dirahmati Allah sebab kita ada bahagia cara kita. Tapi kalau nak marah-marah kan, kat terpaling cerita, saya Ustazah pun sama juga. Ustazah masa mengandung ditinggal-tinggalkan Ustazah. Ingat dia seorang, sekian dia maklumkan. Kat sini ni lagi ramai. Suami saya polis, saya tahulah polis siap pergi sana, siap pindah sini kan. Anak 4 orang, Ustazah memang saya seorang-seorang. Asyik baik ada doktor handsome betul. Sekian dia maklumkan. Dia pula dah. Perut benar berangainya. Sebab kita tahu, kita dah set minda kita. Kita berkahwin dengan orang yang bagaimana. Kalau kita dah tahu ketika kita berkahwin dulu, ini cerita Qawwab, simak dirahmati Allah yang saya sebut pagi tadi di TV Al-Hijrah. Kita dah pilih suami macam tu kan. Dulu mak kita tadi kerja apa bakal lelaki kau tu. Dispatch je mak. Masa tu gaji tak sampai 1,000. Kau kalau dah macam tu, kau pun kena kerja. Kalau gaji dah macam tu, tak payah sewa rumah, nak beli motor, dah tak lepas dah tu. Faham? Tapi kakak tak kira. Kakak nak kahwin juga dengan yang ki. Dan kita kahwin halal. Rezeki Allah datang kepada kita muslimat dengan pelbagai cara. Tapi jangan kita minta di luar kemampuan suami. Itu isteri yang qanaah. Kita nampak kan, dreba je. Tu tadi saya jangan cakap je. Tapi je yang Ustazah nak bagi kita berfikir. Ustazah dreba je Ustazah. Bos duduk belakang sadar. Man kau ada duit? Ada? Bos, kenapa bos? Aku tak bawa duit kecil lah. Aku nak pinjam duit projek nak beli air kelapa tepi jalan. Bagi duit RM5. Kan? Mat tu kau ada duit. Mat aku teringin pula nak tengok makan pisang goreng tu. Kan? Nasib kau je dekat driver. Tu driver kata bayar ke tak pernah bos tu. Sekian dia maklumkan. Dan dia lah berkira RM3 je. RM5 masalahnya hari-hari sekian. Hari-hari. Sebab apa dia tak boleh bayar? Ketika itulah bukan pakai QR. Ketika itu dia kata pakai plastik je. Tak kalah nak pakai kad kredit beli pisang goreng tepi jalan. Maknanya bos selalu minta duit dekat driver. Driver tak pernah minta duit dekat bos. Muslimat dirahmati Allah. Yang peliknya, driver dia cukup je menafkahi isteri, anak-anaknya elok je pergi madrasah belajar. Kan kenapa yang bosnya ada je rasa tak cukup? Sebab itulah kalau kita dah buat keputusan nak berkahwin dengan lelaki yang begitu, gajinya bukan ribu-ribu ketika itu, cukuplah kita jadi wanita yang qanaah. Jangan patah dah keluar rumah. Tapi lelaki orang tu bang, tengok. Share. Abang ada? Tak ada kan? Dah kau dulu aku nak kahwin orang lain. Kau yang nak sangat dengan aku. Muslimat, kita wanita tidak berakhlak bila kita membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Kita wanita tidak berakhlak bila kita mencabar-cabar apa yang lelaki suami kita boleh buat kepada kita. Tapi Masya Allah, sahabat dirahmati Allah, kita tak pernah hormati dia, tak pernah menghargai dia. Sebab itu, menjaga maruah ini sangat penting bagi orang perempuan. Kerana aku dapat menjaga maruah? Kerana dia menjunjung syariat. Semua tajuk ni. Sebab tajuk ni 3 hari 3 malam tak habis bahas. Ada dimai wanita, akhlak dan mulia. Menjaga maruah, menjunjung syariat bersama Ustazah Khuzayanah Ademah. Saya ni nama salah kat sini. Nak kena detail ni sekian. Baru perasan. Saya 2Y bukan 2N. Tapi tak kisah. Saya tak nak kisah apa ada pada napu. Tapi kalau follower, pergi bagi tahu kat surau tu, kamu Ustazah bukan macam ni. Dia mesti tak follow Ustazah. Je. Dia apa pula kecoh? Saya tak kecoh pun, baru perasan sungguh. Kalau saya perasan kemarin, saya suruh ubah dah. Sebelum orang lain suruh ubah dah, biar bercakap kita nak ubah ni. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, betul lah apa ada pada nafsu. Sekarang saya merujuk kepada kitab Penawar Bagi Hati dalam bab yang terakhir, keluburan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah segala isi yang ada dalam ni memahamkan kita kepada keseluruhan tajuk yang panjang ini. Masya-Allah. Ni saya itai ni sebab takut skrin tu dia tunjuk poster. Rupanya dia tunjuk muka saya. Masya-Allah. Kalau dia tunjuk poster, kita tengok je wanita akhlak dan mulia, menjaga maruah, menjunjung syariat. Saya on the way balik daripada ceramah di Belagos semalam, saya perhati je poster ni. Macam now dah juri ni.
Tak fokus yang mana satu ni sebenarnya. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, bila kita macam jarang-jarang kan panggil, saya tanya, hari kuliah duha hari-hari ke kat sini? Tak, Ustazah, sini kan banyak orang kerja, di kuliah maghrib hari-hari. Jadi muslimat, saya tahulah bila buat kuliah duha sekali-sekala ni memang semua tajuk nak masuk. Kalau boleh penuh-penuh dalam pos tu. Jadi penceramahnya aku nak cakap mana satu ni kan? Kita nak fokus kepada diri kita. Senang bercakap tentang diri kita. Wanita yang nak berakhlak mulia, wanita yang menjaga maruah, wanita yang menjunjung syariat. Patah balik kepada siapa panutan kita? Itulah Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat yang dirahmati Allah. Keluhuran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada orang tanya macam gini. Sasa, kenapa kita kena ikut Rasulullah? Kita kan perempuan. Rasulullah tu kan lelaki. Saya pandang di atas bawah, kesiannya kau ni. Sebab takkan jumpa Nabi di kalangan wanita. Betul lah muslimat? Dan bayangkan sosok tubuh bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat menjadi Rasul. Bagaimana dia dengan para isterinya? Tak ada cerita yang tak baik. Orang tak baik jadi isteri kepada Muhammad, auto baik. Tak faham? Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah tabarakallah, semua boleh menjadi contoh dan tauladan. Sebab acuannya adalah Muhammad. Masya-Allah. Jadi kita ni siapa? Walaupun Muhammad itu lelaki, minta maaf sebut tak didatangi haid macam kita orang perempuan. Tapi bab kita nak tahu orang haid ni boleh bagaimana, tak boleh bagaimana. Tetap yang mengajarkan Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah diajar oleh Allah. Jadi bila Allah yang mengajar, sampaikan. Ini yang boleh, ini yang tak boleh. Dia amal dulu untuk dirinya. Lalu wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Kita adalah zaman yang tak pandang wajah Nabi. Yang tak pernah berjabat tangan dengan Nabi. Tak pernah berdepan macam ni dengan Nabi. So macam mana nak datang cerita kepada Nabi? Jawapannya Quran. Kalau rujuk At-Taubah ayat 24 antaranya. Setiap kali saya duduk di bawah payung masjid Nabi, rasa rugi kalau tak baca ayat. Antara yang mengajak kepada kita, kan? Kita nak disuruh kasih kepada Rasulullah, mengatasi kasihnya kita kepada mak ayah kita. Whatever lah anak-anak perniagaan yang kita ada. Kalau kau tak mencintai Rasulullah, rasakan apa yang akan berlaku kepada kau. Macam sekarang lah muslimat, kita nampak viral. Cuba sebut nama-nama viral sakit. Tiba kan aku nak jadi orang yang pandai masak sehingga keluar restoran rembayuk. Contoh. Ni contoh. Tapi saya tengok aja kan, tengok masak ayam, masak kicap, siakap lah segala kan. Tapi simpan je masak dia, tidak. Sekian. Macam mana orang pandai di Fairul Amning? Aku cakap kat diri sendiri Ustaz Hazal. Sebab tu sekarang saya sudah mematikan diri saya daripada tengok resipi. Tak payahlah memang kau tak masak. Itu kan. Tak apa cikgu, dan cikgu sedap dia sambal tumis dia cikgu, ya Allah. Sebaik dia pakam saya. Saya tahu kita tumis ni dulu. Saya makcik-makcik masjid macam tu. Alah sedang macam Ustazah nak capak saya makan. Dia tak ada pun. Ustazah tetang dia lapis sedap. Dia saya nak ada. Memang saya takkan masak lah cik sekian dimaklumkan. Jadi kan kalau cikgu bagi tahu tadi, dia akan tengok gelagat saya. Makan je, kata tanya macam mana nak sedar. Sebab saya takkan masak. Kalau saya masak, muslimat anak-anak ni semua tak ada dekat rumah. InsyaAllah dekat syurga. Amin. Lepas tu suaminya pula, ya kau buat balik bihun tadi kat masjid. Oh ya ke saya? Buat balik bihun. Tak apa, bihun lah 2 hari kita makan. Bihun baru 2 hari. Alah yang penting makan. Nanti kat dekat luar, jumpa orang tu, jumpa orang ni makan. Lagi tak payah masak dah. Penat je masak. Syok pun dapat suami macam tu. Oh tadi tak habis cerita. Saya dulu muslimat dirahmati Allah, Kak Rajin mak ajar dari ampaya, terus lipat macam ya, pasif dalam antari. Baju gantung-gantung yang lipat-lipat masuk antari. Sekali dah kahwin, Ustaz kata apa tau? Kesian awak ni, bagi mengajar petang. Tak lipat kain pula mula-mula kahwin. Kira bang mak tak bagi. Hana tu kenapa pun awak tak lipat kain. Paring je duduk rehat dulu, malam pun boleh lipat. Malam lepas isyak dah gantung pula. Ya Allah, bang malahnya nak bangkit, dah lipat kain. Tak apa, besok pun boleh lipat. Begitulah kita. Bila mak dah datang rumah, bang, kain tak lipat lagi. Lipat sekarang. Macam dah berpuhankan mak pula, bang. Tak faham muslimat. Jadi Masya Allah, sebenarnya kita adalah siapa di sisi kita.
Kadang-kadang saya cakap dengan adik-beradik saya, kau tahu kan aku dulu macam mana punya pengemas, punya rajin kau. Apa sekarang kau tak macam, Allah aku nak cakap lah apa suruh aku rehat tu. Macam gitu. Jadi mesti mak dirahmati Allah sebab kita tengok cara hidup. Okey, faham. Bila saya balik rumah mak bertua saya, sebab dua-dua kerja kan. Nanti ayah kata, rehatlah dulu. Tak apalah benda tu, biar pilah dulu. Itu bahasa dia, biar pilah dulu. Jadi dia dah terbiasa hidup macam tu. Mak saya pula suri rumah sepenuh masa. Bapak saya balik semua dah ready. Saya balik sekolah kebangsaan pagi, nak pergi sekolah agama tu memang syuk zuk duk zup. Orang tak hantar nak sekolah agama sebab dulu kan naik bas sekolah, lambat sampai kan. Tak hantar nak sekolah agama. Tapi mak bapak kami hantar sekolah agama petang. Macam mana kau sempat? Dia tak sempat sebab balik sekolah baju dah siap, tinggal nak makan atas meja. Ya Allah muslimat, rindu dia suasana itu. Sebab hari ini bila saya cakap orang yang bergaduh adik-beradik ni, saya kata pun tak ingat ke dulu satu pikan. Mak kau surah. Bekas air tangan mak ni, Masya Allah. Alung daripada tangan mak. Angang daripada tangan mak. Bongsu daripada tangan mak. Sekarang berepuk sekakal kera tanah pak tu, kamu boleh berpisah adik-beradik. Yang adik-beradik benda ni. Cubalah kalau kau tak ingat pun tentang syurga nerakanya Allah, ingat tangan mak yang pernah menyatukan hati-hati kamu. Cukup. Apa yang dia tak buat dekat kita. Ini mak ayah kita. Dan itulah yang menumbuhkan akhlak. Jadi ibu sekalian, tolong kita jadi wanita salihah dalam rumah. Apa pun yang kita rasakan, ya Allah, apa yang ku buat dipandang oleh anak-anak aku. Apa yang ku buat ditiru oleh anak-anak aku. Mulut boleh kata, kamu jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Tapi kita, kan bila kita telefon kawan-kawan, tahu tu menyapa betul makna tua aku tu. Anak tegur ni. Subhanallah muslimat, itu tarbiyah yang kita cakap, yang kita buat. Lirik mata kita dengan ayah dia. Itu semua menjadi tiruan anak-anak. Lepas tu kita tanya anak kita belajar daripada mana. Wanita yang tidak berakhlak akan melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Tapi wanita yang kaya dengan akhlak, tengok anak ni. Bila orang tengok anaknya Asma binti Abu Bakar, tak heranlah anak Asma rupanya. Tengoklah ayahnya siapa, tengoklah bapak ni, tengoklah mak ni siapa. Bila kita nampak dekat rumah ni kan, kawasan ni, satu budak anak siapa yang rajin cakap kat seorang tu tadi, kau nampak tak budak tu? Ustaz ceramah dia beringangu duduk. Tak tahulah ceramah tu bapak dia tu. Tak faham simak dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab tarbiyah. So kita muslimat dirahmati Allah sebelum menyalahkan orang lain, tengok diri kita sendiri. Perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Akhlak seorang wanita ada dalam Quran, boleh ditiru oleh lelaki, boleh ditiru oleh perempuan. Tinggal lagi kita nak tiru ke tidak. Pertama, khuzil afwa. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Ni senang ke susah muslim? Cuba cakap terus-terang Ustazah. Senang ke susah nak jadi orang pemaaf ni? Get. Belah sini senang, belah sana susah. Mana satu ahli syurga, mana satu ahli neraka ni. Ya Allah, sebenarnya sangat mudah. NAAF. Mudah. Tapi itulah yang paling sulit. Tak saya ingat senang. Kalau Ustazah kena pun Ustazah takkan maafkan dia lah. Saya acak kali kena macam tu. Tanya, Ustazah ni saya nak buat. Apa boleh tengok orang juga ni. Nak cakap siapa. Nak cakap maafkanlah kak. Tidak ada bulan aku. Kena terajam kan orang kan. Sebab apa aku simak jalan dengan orang yang cerita majlis ilmu kan. Kita dengar je masalah dia. Tak apalah Ustazah. Saya kena reta kan Ustazah nak buat macam mana. Saya kena berdamai dengan takdir. Senang kerja saya muslimah. Dia tanya kita. Tapi kita diam, kita tegur je. Lah, Ustazah sudah kena balik, Ustazah sudah balik. Kak saya perlu cakap lagi apa-apa. Kata dia nak settle masalah kan. Tak apa Ustazah, saya dah tahu dah apa Ustazah nak cakap. Kita kena rebel. Macam tu pun dia senang. Sebab dia dah hari-hari mendengar ilmu. Tapi kalau orang tak suka mendengar ilmu, dia duduk bagi dia. Cakap lah Ustazah, saya datang ke sini susah-susah nak dengar cakap Ustazah ni. Dia lah kak, apa lagi pilihan kita kak, kita kena sabar. Tapi Ustazah cakap boleh sabar macam ni. Dia datang minta pendapat kita.
Kita dah cakap suruh sabar. Sangat senang. Itulah aku suruh datang majlis ilmu umum. Kau banyak pula alasan dia kan. Bila kena cakap tak nak dengar. Akak tahu tak sabar ni bukan perintah saya. Allah sebut dalam Quran kan. Banyak ayat-ayat yang Allah jamin dengan sabar tu. Kita macam kersepit, susah, seksa kat dunia. Tapi wabashiris sabirin. Ada berita gembira untuk orang yang sabar. Tak gembira, kisah dah 30 tahun. Syurga ke? Malah syurga tapi lambat lagi kot. Aduh, demam aku matuin. Sebab apa muslimat? Sebab dia jarang mendengar nasihat. Itulah hati yang tak sehat. Tapi kalau orang suka dengan nasihat, Ustazah, saya tengok muka Ustazah pun tadi kan, Ustazah perasan dah sekejap. Saya baru balik daripada Perak dalam beberapa bulan hari tu. Saya cabarlah. Kini orang datanglah tinggal Al-Hijrah Cik-Acik ni daripada pesangkut cabaran. Pukul 1 pagi daripada Siput, satu bas datang kat Studio TV Al-Hijrah tadi. Tiba-tiba seorang makcik tu. Ustazah cantik now. Aduh. Hari tu masih datang Perak macam pun. Nak kata pun tak cantik dah tu. Walaupun dekat Perak. Tak faham. Makcik-makcik dia gini lah. Kadang dia tengok kita besar. Kadang dia tengok kita kecil. Kita semih je lah musingak. Kadang dia tengok kita putih. Kadang dia tengok kita hitam. Kita reta je. Ya hitam je. Bajunya kan hitam. Ya tak ya juga. Ustazah cantik dah. Hari tu macam tak. Dia tak cakap lah kan Mujimat. Tapi kita macam tahu je nak cakap apa. Sekian dia maklumikan. Jadi subhanallah kita akan tenang bila kita layan semua orang sama je. Kan? Sebab ni kita tak boleh paksa. Allah ni pandangan dia macam ni. Cuba tengok pengantin yang bagian pinang dibelah dua tu. Kita cakap bagian dibelah dua. Betul, ya Allah tak padan langsung. Laki dia handsome. Perempuan dia, ya Allah, cari mana bini macam ni. Astagfirullah azim. Ni kan badan mat. Kita tengok dah sepadan, cantik dah. Sebab kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita penat kalau kita nak puaskan hati orang. Tolonglah cari kepuasan diri dengan kita faham. Allah kata, jadilah engkau pemaaf. Jadi orang pemaaf muslimat, kita dicintai Allah, cukuplah cintanya Allah. Kalau suami dulu cinta sangat kat saya Ustazah, tapi sekarang macam dah tak cinta. Macam ke tak cinta, betul kak? Saya rasalah macam dah tak cinta. Kan? Tak apalah kak, macam ke tak macam ke, yang penting kita dapat cintanya Allah. Akak maafkan ajalah. Senang Ustazah, maaf. Memang susah muslimah. Tapi sebab ni perintah Allah. Ya Allah. Kalau kita faham ni perintah Allah. Ya Allah. Saya ingat saya ni malaikat. Bukan. Akak bukan malaikat. Tapi kita nak ikut akhlak Muhammad. Faham ya muslimah? Cubalah baca sirah tentang Nabi Muhammad. Berapa banyak cerita yang dia disakiti tapi dia balas dengan kebaikan. Kita kalau baca. Takkanlah sebaik ini Nabi Muhammad. Ya Allah. Dijawab lagi, tu Muhammad. Tak payahlah nak cakap-cakap pasal Rasulullah. Kita kan manusia. Habis tu Muhammad tu bukan manusia ke? Sebab tu Allah datangkan Rasul dalam bentuk manusia. Bukan Rasul dalam bentuk malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat bukan macam kita. Dia tak maaf sebut. Dia tak back off, tak fencing, tak rasa nak kahwin, tak rasa lapar, dahagia. Tak ada. Tapi Allah datangkan Muhammad supaya kita boleh ikut. Kalau kita didatangkan malaikat sebagai rasul, kita tak akan mungkin ikut. Ya Rab. Jadi Nabi tu disakiti, membalas dengan kebaikan. Macam mana kita nak masuk syurga ikut Nabi? Just ikut apa yang Nabi buat. Kita pernah jumpa tak orang macam ni atas dunia? Hidup dia tenang bila dia memaafkan. Selagi kita tak maafkan, kita tak akan tenang rusiwa. Tapi Ustazah sakitnya tu di sini. Tahu. Siapa tak tahu sakit? Ustazah pernah rasa takkan semua benda saya nak cerita kat akak. Kalau saya cerita kat media sosial, wah viral tau kak. Sekian dimaklumkan. Tapi buat apa? Kita ada Tuhan untuk mengadu. Dan serulah orang mengerjakan yang mahrum. Kita ada suami. Senang lah Ustazah. Semalam dekat Melaka berapa ratus orang dengar. Kan hari ni 1,000 orang dekat kuartus kerajaan Puhang. Kan dengar contoh sahabat dirahmati Allah. Jadi nak katakan apa? Masya Allah. Hari-hari cakap baik. Kak, saya pula cemburu kan akak. Bila akak cerita, ya Allah Ustazah, kalau hari Ahad macam ni kan semua ada kat rumah Ustazah. Kejut yang sulung, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua tak bangkit lagi subuh. Bapak dia pun tak bangun, geram saya. Lepas tu akak selayang tak tadi. Tak sempat apa nak sembahyang subuh.
Dah sudahnya muslimat. Kejut suami walaupun dia tak bangun subuh, pahala dah berjalan masuk dalam akaun kita. Kejut anak sulung walaupun dia tak buat, pahala dah dapat daripada kita. Nombor 2, kita sampai lap air mata. Ya Allah, kan aku lambat sembahyang. Allahu Akbar, aku serahkanlah mereka kepada kau ya Allah. Kita mengadu pada Allah, kita dapat tak pahala? Pahala dapat. Saya ni muslimat dirahmati Allah, kalaulah Allah kata kau berdakwah, kau kena pastikan depan kau ada 100 orang. Barulah berjalan pahala tu. Dah, baiknya Allah. Mu buat tak? Sebab tu muslimat tanyalah mana-mana penceramah yang memang kerja dia, jiwa dia adalah pendakwah. Subhanallah. Kan? Saya sebenarnya tak sihat lah ni. Tu Haji, boleh tak saya cancel kelas? Tiba-tiba datang. Kenapa datang? Itulah saya rasa macam Kak ni lah pula dah janji kan datang. Ceramah je tak demam je ustaz ni pergi tengok. Sihat bila ceramah sihat. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab dia nampak kat situ ada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Itu menjadi satu terapi jiwa dia. Orang dengar, korang tak dengar, orang ramai, korang tak ramai. Sebab kata Allah, subhanallah, wa'mur bil khurfi. Aku dah sampaikan kebaikan. Aku dah kejut dah suami aku tadi. Jangan jadi isteri latak Ustazah. Dia 7 keturunan memang tak sembahyang. Saya tersilap ke lelaki dulu Ustazah. Memang tak sekali yang kejut pun takkan bakong punya. Muslimat, kita jangan ambil kerja Allah. Kalau Allah nak bagi sekejap saja hidayah tu, wallah sekejap je. Rupanya kejut kita kali ke 2999. Saat kita dah lantak mulai harinya, kita takkan kejut dah. Allah baru nak turunkan takdir ya, kali ke 3000 kau kejut, aku bagi dia bangkit terus. Macam tu dengan anak-anak. Sebab tu jangan kata taklah Ustazah dah besar-besar dia boleh fikir sendiri. Jangan ibu. Walaupun dia dah bagi cucu kat kita, lo mak minta maaf, kamu dah 2 malam bila rumah mak cuti sekolah. Takkan kamu buat period macam pilih kamu ku? Tak semaya ke? Anak-anak tengok tu, anak-anak besar. Kena cakap. Ustazah menanti jeling. Ustazah tak bagi pula duit 1000 sebulan nanti kah? Tak jadi keteku kusimat. Salah. Tu anak kita sampai bila-bila. Masya Allah Tuhan. Kena sentiasa beri peringatan. Sebab kita beri peringatan, kita cakap yang ma'ruf. Ini adalah hadiah pahala yang besar dari Allah. Walaupun dia belum lagi berbuat kebaikan yang kita cakap kata. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari korang-korang yang bodoh. Maksud, kalau kita tahu orang tu bercakap dengan kebodohannya, jangan dilayan. Kamu berpalinglah daripada orang macam tu. Sebab kalau kamu layan, kamu sama bodohnya dementia. Minta maaf sih, po. Kenapa kita nak layan orang-orang yang bodoh mesti? Kan, kadang-kadang kita follower pada ustaz si Pulan. Ya, geram betul lah. Biar aku tolong jawabkan ke ustaz ni. Tapi ustaz tu diam aja. Sebab ada hadis Nabi yang khusus, orang yang mengelakkan pertengkaran, walaupun dia tahu dia berada di pihak yang benar, dia sedang dibinakan di sebuah rumah di tepian syurga. Hadis sahih. Subhanallah muslimat. Kita pun nak gaduh sebab kita berada di pihak benar. Kita tahu apa yang kita buat di benar. Tapi buat apa kita memilih pergaduhan? Sebab ukaf macam ni, asal kita buka mulut, je memang jadi gaduh. Betul Kita kenal siapa kejiradat kita, siapa kawan-kawan kita. Masya Allah, jangan kita cipta pergaduhan. Masya Allah. Seterusnya surah An-Nahl ayat yang ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adil muslimat dirahmati Allah. Adil nak masuk sekolah ni kan? Anak darjah 1 beli kasut saiz berapa? Saiz 7. Anak darjah 6 kasut saiz 7. Anak darjah 20 kasut pun saiz 7. Sayalah mak ayah yang adil. Tu memang namanya sekian dimaklumkan. Kan? Suami yang punya 4 orang isteri. Tiba-tiba dia buat rumah banglo untuk yang sulung. Kan? Mau tak gaduh isteri pertama yang anak laki ke? Sebab yang bari, yang terkini dikahwini itu pun banglo juga. Faham taklah? Apa alasan abang yang keempat tu banglo juga? Lah, sebab abang cinta kat dia macam cinta abang pada awak. Abang mengapuk lah yang sulung tu. Kan ada anak pun lagi. Okay. Itu bukan tanda adil muslimat. Meletakkan sesuatu pada tempatnya baru adil.
Mak bukan tak bagi kamu main pisau. Nanti bila dah besar sikit, mak bagilah pisau. Mak bukan tak nak belikan kamu handphone. Tunggu habis SPM nanti baru kak belikan headphone. Kamu main headphone sekarang ni, apa yang kamu tengok sebenarnya? Faham ya Kesimah? Yang kecil kita bagi pisau, jadi tu yang dipotong. Yang kecil minta RM200 nak beli aiskrim, maknya tak betul. Tapi yang dulu kat college minta RM200, cikgu dah bagi list buku apa nak kena beli, mak bagi je RM200. Tapi yang kecil nak beli aiskrim bagi RM200, kita marah. Penipu punya pakcik aiskrim tak pulang dada anak aku. Pula salah bagi anak RM200 nak beli aiskrim. Pasal apa? Itu bukan adil. Tak meletakkan sesuatu pada tempat ni. Dan berbuat kebajikan. Saya ni penat tau Zaza. Saya je. Pada saya je buat baik. Adik-beradik saya lain tahu pada balu. Tapi saya seorang je anak mak saya. Sekarang ni siapa yang buat kebajikan dekat saya lah Zaza. Saya. Kan? Jadi maksudnya teruskan kebaikan akak buat. Kenapa lah orang lain tu tak nak tengok mak bapak saya Ustazah? Kenapa lah orang lain tak nak bagi duit kat mak saya? Mak saya ku susah sebenarnya. Saya tanya lagi, siapa yang tak baik kak? Dialah tahu sulung saya, dialah adik pengsuh saya, dialah jiran saya tu kan. Semua tak baik. Biar yang tak baik tu dia. Yang baik kita. Kita kalau fikir orang lain tak nak buat baik muslimat, kita bukan boleh angkat dia macam robot, tekan satu switch, baiklah kau selama 24 jam. Baik je dia muslimah. Manusia. Manusia ni cukup ayah. Dah tahu buat-buat tak tahu. Jadi kita yang tahu ni muslimat, yang penting Allah suruh aku buat baik. Soal orang tak buat baik tu, aku nak hala dia macam mana lagi ya Allah. Sebab dia tak mahu. Subhanallah kak, kalaulah akak 8 orang adik-beradik, akak yang jaga mak, akak yang uruskan ubat, makan pakai mak. Ya Allah, semoga syurga lah tempat akak. Akak berkeluh kisah macam ni, takut hilang segala pahala ni. Takkan akak tetap boleh cakap, loh, even depan giliran mak ni, dia ambil ubat kat hospital, aku kerja, aku dah jaga mak siang malam, basuh berak kecing mak. Kau boleh tak cuti kerja, kau bawa mak ke hospital? Kadang akak tak cakap, alo pun tak tahu itu jadual, mak nak diubat kat hospital. Alah, cakap pun buat tak tahu je Ustazah. Yang penting kita cakap. Sebab memang orang buat tak tahu dia muslimat dirahmati Allah. Nanti dia boleh claim depan Allah. Aku bukan tak nak ambilkan ubat mak aku ya Allah. Tapi adik yang jaga tu tak bagi tahu. Dia nak putuskan silaturahim antara aku dengan tak aku. Dah gulak dah. So kita tetap kena buat. Itu pun kebajikan. Walaupun akhirnya yang ambil ubat mak kat hospital tu kita lah juga. Kebajikan sebesar zarah Allah jamin nak bagi pahala. Nak bagi ganjaran. Ini kan lagi sebesar gunung kebajikan. Fokuslah buat baik. Simak dirahmati Allah. Memberi kepada kaum kerabat. Ustazah baru balik Aceh. Sampaikan sumbangan kepada mangsa banjir. Tiba-tiba adik-beradik Ustazah nak anak-anak masuk madrasah, masuk sekolah ni. Contohlah sampai berhutang nak bayar yuran. Boleh je mereka kata, bawa pergi Aceh 15,000 bagi kat mangsa banjir. Siapa cakap bukan duit aku lah. Dia sumbangan orang ramai ni. Yolah, tapi kau ni kapal terbang tu ya Aceh lagi ni anak saudara kau ni nak payah yuran masuk sekolah. Laki aku dah lah tak kerja. Sejak sakit ni contoh. Maka Allah dah ajar dah. Nak menyumbar, memberi kepada kaum kerabat. Ini lebih aula. Siapa kita dalam keadaan sekarang ni nak masuk sekolah. Duit banyak tak guna kan. Ibu dirahmati Allah. Saya kan tak kahwin. Saya kan tak ada anak. Dah tu. Itulah sebab itulah saya harinya holiday sana. Hari ni makan dosa itu. Ini tolong kekang sikit nafsu kita. Tanya loh, anak tak macam mana dah beli baju sekolah dah. Masya Allah bahagia muslimat wallah. Baru ni saya geda adik-beradik kan. Semua anak-anak kecil tak dapat duit raya. Sebab belum hari raya. Tapi dia tahu bila kami berikan umur ada je hadiah gitu, hadiah gini. Sebab nak jumpa pun susah. Tapi bila hujung tahun, mereka perasa. Jemput datang ketua-ketua keluarga sekalian. Kali ini ketua keluarga yang dapat sapu ni. Apa yang seronoknya muslimat bila kita berkongsi rezeki. Sebab apa? Kita pun nak duit juga. Yang kecil-kecil kan. Tak boleh bukan awak nak beli baju sekolah supaya yuran adik-beradik. Ayah tak. Sekarang ni bulan ni paling banyak guna duit. Jadi Umi ni nak topang lah pahala. Semua dah faham macam tu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi saya pergi Aceh bawa sumbangan orang ramai tu. InsyaAllah tak ada pun adik-beradik. Saya kata, tepok tu. Ya Aceh aku di Kemboja pergi sana sini. InsyaAllah tak ada sebab kita cari dulu kaum kerabat kita.
Jadi muslimat kadang-kadang tu baik dengan orang di luar rumah, betul? Tapi dalam rumah kita biarkan. Kita baik dengan orang yang jauh dengan kita, tapi yang dekat kita biarkan. Kerana apa? Kerana saya menyamfah dengan ipar saya dulu, Ustazah. Penagih dadah. Tapi yang penagih dadah, ipar kita tu, kenapa yang kita marah adik kita? Anak-anak buah kita. Itu yang salahnya kita, muslimat dirahmati Allah. Jadi tolong dengan sangat kita benci dengan ipar kita, adik tu tetap darah daging kita. Anak buah tu adalah anak-anak kita. Yang mereka tu adalah mahram dengan kita. Masya Allah. Maka kita tetap kena santuni sebab Saidina Abu Bakar sendiri pernah ditegur oleh Allah. Saidina Abu Bakar kan kaya raya. Bila ada seorang hamba Allah ni, adalah hubungan saudara dengan dia. Tapi bila dia antara orang yang mengutuk, memfitnah Sayyidatuna Aisyah, sakit hati Abu Bakar. Hentikan sumbangan infak dia bulanan kepada orang tua. Allah tegur dalam Quran. Jadi kita ditegur tak nak berubah. Sayyidina Abu Bakar ditegur, auto buang kebencian dia, infak balik dekat Allah tu. Baiknya Abu Bakar yang meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melarang perbuatan keji. Kita, saya ulang sekali lagi, tak perlu jadi ustazah kan untuk tahu mana perbuatan keji. Perbuatan keji ni muslimat, macam kes baru-baru ni yang apa dekat Aikrum Melaka, yang lori main langgar je kereta tu. Muslimat, kita pun confuse kan, yang keji driver lori ke yang main parking space ke hati ni. Dunia viral sekarang ni akhirnya muslimat, orang baik kita salahkan, orang salah kita baikkan. Sebab kita tak duduk kat keadaan tu. Kan saya dengan suami je kadang-kadang berlapang-lapaan tengok handphone masing-masing pun dah jadi gaduh. Ya Allah bang, sampai hati dia lah lori ni buat macam ni, kenapa? Ya, kat situ bukan tempat parking. Kereta tu yang salah. Tapi abang tengok isteri kereta ni kata dah lah nak beli urusan anak-anak sekolah lagi, nak repair kereta. Saya tak boleh terima lah lori ni. Tapi dia tetap dengan pendapat dia. Yang salah kereta tu, orang salah laki bini pula gaduh dah. Padahal kita tak duduk kat situ. Faham muslimah? Macam-macam cerita boleh timbul. Dah. Kita tak payah cerita pasal lori dengan kereta. Sadaqallahul azim. Tak tepi. Ceritalah pasal kita. Kenapa yang kita nak betulkan dalam diri kita? Benda kat sini sangat bahaya. Kita hanya tengok dengan mata yang jadi hakim mulut pula dah. Sedangkan Masya Allah mulut inilah kunci ramainya orang ke neraka Allah. Jadi wanita, antara akhlak yang meninggikan maruah diri kita adalah tolong jangan mulut dulu baru akal. Faham? So biar akal dulu baru mulut. Fikir dulu, aku nak marah sekarang ke aku nak marah kemudian. Dan subhanallah, nak balik sekolah, cikgu dah telefon dah apa dia buat dekat sekolah tadi. Kita rasa malu cikgu tegur kita macam tu. Depan-depan orang kita pukul anak kita. Kita dah mendahulukan mulut atau anggota jasad kita yang lain berbanding akal. Budak ni pun ada maruah diri ni. Kita tak tahu apa punca dia buat macam ni sampai cikgu buat report kat kita tadi ni. Okay? Anakku dah sedar dah muka mak dia dah lain macam dah. Balik dulu. Dan makan dulu. Nanti lepas solat jumpa ibu. Tiba-tiba lepas solat tu muslimat tahap apa doa budak ni kan. Ya Allah janganlah mak aku marah. Janganlah mak aku marah. Janganlah mak aku marah. Elok nak panggil anak jiran. Assalamualaikum. Nak hantar kuih ni hang. Okay? Lepas tu dah asar pula. Pergi mengaji dulu. Malam tu tiba bang tadi anak tu halah awak ni pun kan. Kita tak tahu sebenarnya. InsyaAllah sekali je. Ibu, kakak tidur duduk. Pergilah tidur. Tak jadi tak marah. Muslimat irah hajat Allah. Kita marah. Jangan saat marah. Kita boleh marah. Tapi saat marah dah hilang. Macam mana pula tu? Marah saat marah. Yang datang adalah iblis. Marah saat kita tidak marah. Yang datang masih malaikat. Tadi yang ibu balik sekolah, ibu boleh je hentak kamu depan orang ramai tu. Tapi ibu bukan orang gila. Dan kenapa cikgu marah? Kenapa cikgu telefon dia? Sekali lagi jadi macam ni sebab benda yang kamu buat ni benda yang memang agama pun larang. Contoh. Jadi insya-Allah anak tu akan masuk dalam hati dia. Jatuh air mata dia. Kakak janji ibu kakak tak buat lagi insya-Allah. Kan tak boleh lagi balik bilik dia hempas pintu dah jadi kurang ajar dengan ibu dan ayahnya. Kerana minta maaf sebelum dia kurang ajar pada ibu dan ayahnya, ibunya terlupa untuk mengajar anak. Sebab itu ketika Saidina Umar didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu anaknya derhaka,
Sayyidina Umar terangkan, kadang-kadang kita ni sebagai ibu ayah derhaka dahulu kepada anak-anak. Kamu memberikan nama yang tidak baik pun kadang-kadang menyebabkan anakku derhaka kepada kamu. Sebab apa? Itu tidak menjadi doa yang baik kepada adik. Subhanallah, muslimat, ada banyak sangat cerita-cerita dalam Quran yang saya boleh ulas satu kulasah daripada satu doa Nabi SAW. Siapa ada handphone, tolong record. Kan saya sebab suara sedap tak apa, kan? Kalau suara sedap, panggil sajalah orang-orang yang qari-qari'ah tu. Cuma saya jatuh cinta dengan doa ini. Kan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Lah, Ustazah ulang balik tak payah. Sekarang ni faham aja maksud ni. Bila kita faham maksud, kita boleh berdoa macam ni. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau menjadikan badanku baik. Kita semua baik Simat? Cukup berdiri depan cermin. Lubang hidung 2 ke 1? Telur. Syuk menulis semua, Masya Allah. Lubang hidung 2, Masya Allah. Boleh bernafas elok, cantik dah. Soal mancung, penyeknya itu bukan urusan kita. Syukur baik. Maka jadikanlah pula akhlakku baik. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terbaik. Kerana hanya Engkaulah yang menunjukkan kepadaku akhlak yang terbaik. Okey, berhenti record. Sebab tadi saya nak ulas ni, orang ramai pula yang record, Masya Allah. Saya nak ulas apa? Ya Tuhan, sebagaimana Engkau menjadikan badanku baik. Baik belapa dah. Tapi kalau kita ada je tak puas hati, nampalah hidung aku kemik, hidung je mancuk. Aku nak juga hidung macam tu. Mulalah macam-macam produk kedua. Salam saya cerita dekat pejabat mana saya cerita hari Jumaat. Sabtu semalam kat Laka pun saya cerita. Kat sini saya nak sambung cerita. Macam-macam produk lah muslimat. Nak kurus, semua beli. Tak kurus pun lagi, sekian dia maklutan. Nak kelola, semua beli. Tak kelola-kelola pun lagi, sekian kan. Rupanya sekarang macam-macam lagi dah. Alat nak ricingkan daging. Ya. Saya nampak kat Facebook tu benda ni. Sebiji macam orang ikat jenazah katut mulut dia tu terbuka tu mah. Jadi saya risau. Sebab abang saya sebelum meninggal dalam tidur. Bahas. Orang meninggal dalam tidur ni adalah mati sementara. Kalau Allah nak jadikan mati selama-lamanya, dalam tidur Allah hantarkan malaikat maut. Malaikat maut diperintah oleh Allah cabut nyawa dia ketika tidur. Tapi ketika malaikat maut datang, kok dah jadi jenazah? Tu lagi apa lagi nyawa dia? Jenazah di mana muslimat? Ya Allah Tuhan. Orang belum suruh ikat lagi, saya dah ikat. Pagi-pagi tengok kat cermin, tak runcing pun, tak runcing. Sebab yang jual dah memang runcing, sekian dimaklumkan. Kita sibuk nak ikut pasal apa? Kesian, tengok ya Allah, tak ketat tu kat sini. Kalau jenazah tu memang tak rasa sakit dah. Jadi yang pakai tu saya minta maaf siapa nak kat tangan ni. Tapi kalau kat tangan bagus juga runcing dapat. Aku tu sasak, tak beli 50 dah helai. Tak runcing pun lagi. Ya Allah Tuhan, kita ni. Apa yang Allah bagi tu dah terbaik dah. Kalau semua runcing, kan? Confuse lagi kita. Ni macam bini aku. Macam bini aku juga. Ni macam bini aku juga. Sebab Allah ciptakan berbeza-beza. Kita ni dah terbaik dah muslimat. Tolonglah jangan obses sangat nak jadi cantik macam orang. Sebab kita cantik dah. Ciptaan Allah. Saya kesian orang perempuan yang berhabis duit. Orang kata nak itu beli dia. Nak itu beli. Tak payahlah beli kau tak apa tudung je. Saya ingat boleh jadikan Fazura. Dia tak. Fazura tu takkan cantik. Tu kan saya pakai tak cantik. Sebab dia memang Fazura. Awak tak jadi Fazura selama-lamanya. Sekian dia maklumkan. Dia kata kat rumah tu tak payahlah Fazura lah. Aku marah pula Fazura kat saya. Maka jadikanlah pula akhlakku baik. Dan semua cantik. Maka kita minta baikkan akhlakku. Ya Tuhan, jauhkanlah aku daripada akhlak yang mungkar. Bila kita nampak perangai buruk orang di media sosial, hatta astagfirullahalazim. Kenapa kita nampak benda ni ya Allah Tuhan? Kan?
Aku yang tengok pun dosa, aku tak mampu tegur dia pun dosa. Dia yang berbuat lagi dosa. Tolong berikan petunjuk hidayah aku kepada dia, ya Allah. Hari ni aku cakap pasal dia pada anak perempuan. Aku takut besok lusa ujian ni datang pula pada aku, ya Allah. Jadi kita minta tolong jaga lisan kita sahabat. Jauhkanlah aku daripada akhlak yang bukan. Hari ni kita hari-hari tertengok, teratur, kutuk, mengatur orang. Sekali kita terbiam, terduduk, rupanya benda tu berlaku dalam rumah tangga kita sendiri. Acap kati kan? Jangan mudah sangat muslimat. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terbaik. Nak dapat ni macam tadi kan, Zaza tolong ceritakan sirang yang menceritakan tentang akhlak para sahabat ataupun para rasul. Dengar ni hanya dalam majlis ilmu. Oh macam ni rupanya Siti Hajar dengan Ibrahim. Macam ni rupanya Adam dan Hawa. Macam ni rupanya Muhammad dengan Aisyah, dengan Khadijah, dengan para isterinya yang lain. Macam ni rupanya Fatimah dengan Sayyidina Ali, subhanallah. Kita nak pandang akhlak yang terbaik. Kerana hanya engkaulah yang menunjukkan kepada akhlak yang terbaik. Antara cara tertunjuknya akhlak baik, kita didatangkan kawan-kawan yang baik oleh Allah. Bila kita bertemu dengan, ya Allah bang, tadi saya jumpa akak sebelah ni. Tiba dia terserempak dengan suami dia. Lembutnya dia cakap dengan suami dia bang. Macam tu kan sih. Saya lah bila jumpa macam Zasahan lah. Kan Zabizan Musa lah kan. Dia orang kisah salah. Ya ke dia orang kisah salah? Haa nak murid. Kau kata macam mana lah Ustazah tu benda lembut cakap dengan suami dia. Kikik dia gelak. Apa gelak? Kisah salah lah. Dekat lembutnya Ustazah As. Dia belum tengok dekat rumah macam mana je luar dia jawab. Tak? Tak faham sifat dia dapat Allah. Kan jadi sekata sama je jawapan. Maknanya kita sedang berjuang sama-sama untuk merebut syurga apa. Bukan maksud kalau nak jadi Ustazah tu mesti. Tak Uzimat. Kita sama-sama berjuang. Sama-sama. Oh ya kau Ustazah sama. Tapi percayalah kenapa mereka mengawal lisan. Rasa nak kengking je suaminya. Tapi sebab ilmu tak jadi Uzimat. Macam Ustazah Hafizah cerita tadi. Kita pun boleh joget-joget depan TikTok juga. Ingat tak boleh ke? Juara tarian dulu ni. Masa darjah 5. Belum hit lagi lah masa tu ke? Contoh. Kenapa dia tak teruskan sekarang? Sebab ilmu. So ilmu inilah yang mengekam diri kita daripada nak buang maruah diri kita. Nak hilang rasa malu kita. Perempuan bila sudah tidak ada malu. Sudah hilang nilai diri dia. Ajar anak-anak kita. Gede sangat depan orang. Kenapa? Cakap kita dengan anak perempuan kita macam tu musibah. Pak tengok orang delak yang sungguh. Apa tak faham bukan KL. Peradaan ni. Tapi kalau orang kampung tu terang je musim bergelanya aku benda ni aku tak faham. Oh mak tengok orang perempuan lain elok. Kau pula yang sibuk-sibuk duduk kat situ. Tak payah tidak budak. Fokcik-fokcik aja tengok kat surau kat masjid. Orang tak faham. Dan kita duduk makan-makan. Alah haji tak kalah tak boleh itu pun kenapa ni. Laki orang tu. Patutnya kita menyembunyikan suara kita, menyembunyikan diri kita. Kita tak berkelompok dengan wanita. Alau Zaza saya dengan Haji tu dah macam lelaki sendiri. What? Tak faham saya ni siapa. Walaupun buat kerja surau, kerja masjid, AJK, masjid AJK surau, kan meeting AJK, ini kisah-kisah benar Zaza, ya Allah mentang-mentang dulu dia pramugari. Zaza dituang air tu meliang lintuk depan AJK muslimin tu. Ya Allah Zaza, minum laci. Kopi or tea or mi. Geli ke dia dengar kan terlebis. Ya Allah, gedik sekian dia makdum kan. Macamlah pokcik-pokcik ku tak boleh tuang air sendiri. Saya tak pernah buat benda macam tu. Faham tak faham muslim? Tuanglah sendiri. Kalau nak minta orang tuangkan, bini mu ada dekat rumah. Kita kena tegas dalam pak macam tu. Apa kita tak apa Haji, biasa aja tuang tu. Kan kena kenyit lagi mata. Kalau macam tu peramai kita tak payah duduk dekat masjid surau. Minta maaf kerana ini akhlak kita. Kat mana semalam Dekat Masjid Al-Azim Melaka. Ada wanita bermikap. Saya rasa dia macam Ustazah juga lah. Dia bisik peluk saya lah. Terima kasih Ustazah kerana buka bab ni hari. Beramai orang bercerita bab. Saya cerita apa yang Zimat? Saya cerita benda bab perempuan gedik-gedik ni jugalah. Kan sebenarnya kadang-kadang dia keluar. Saya minta maaf you orang sini kalau terkeluar benda tu. Allah zon kini tu. Waktu melarang apa yang dah saja tu. Kan contoh. Jadi maksud nak cerita tolong. Perempuan lelaki.
Kalau sampai dekat masjid surau, kita sehingga menimbulkan fitnah begitu, tempatmu yang paling baik adalah di dalam rumahku sedih. Sebab tu ada hadis Nabi. Solat perempuan yang paling baik dalam kamar tidurnya sendiri. Kan? Itu surau muslimat, tempat muslimat solat kat mana? Belakang sana tu. Kan? Dia kadang-kadang dah tahu dia sorang-sorang dekat belakang tu, dia lagi lah. Ji, kalau ambil kata buka kali kipas je. Ya Allah kuat. Kita sanggup, ya Allah, mau lagi kat depannya pesura perempuan kat belakang. Saya WhatsApp tau Ustaz. Atas kat belakang tu tak tahu kipas kat mati. Kita pergi masjid banget. Cakaplah kat orang lelaki tu suruh buka. Oh ya Allah, tak lelaki siapa tak takut saya nak cakap. Ini lagi lah kan. Ji buka je kipas satu tu. Tak dah. Tu dah lah tak buka headset. Semua muslimat dia rahmat Allah. Nah dah bulu dah sebut headset, sebut isokin. Alamak ustazahnya baru tak pakai lagi. Tuhannya bukan ustazah, Tuhannya Allah. Kalau cakap saya sokin, kau tak akan sokin saya cakap pasal tahu. Tak, saya tak nampak. Saya kalau tengah ceramah tak tengok orang pakai sokin, dia tidak hadis, tak nampak mesti mat. Tapi dia tunjuk. Dah, tolonglah je ambilkan Tuhan, tolonglah. Ya Allah, gede nyampah tekus ya. So, aflat ni kalau kita tak jaga, sebenarnya yang murahku diri kita. Tolong mahalkan dirimu. Dulu guru saya kata orang perempuan ni kalau sombong dengan orang lelaki itu yang paling patut dibuat bini. Yang paling sombong tu lah boleh jadi bini. Kau main manja lagi. Tu Ustaz Jawa ngajar buat zaman petang dulu. Dia cakap terang-terang. Kau cari perempuan yang sombong kat belakang. Nanti kalau jadi bini tu dah paling manja. Tak sekarang isi menggedi aja nanti bila kat rumah dia kan jadi langsung tak nak cakap dengan lelaki dia. Sekian dia paklukan. So, didiklah hati anak tara kita pergi. Lagi sikit orang, lagi semangat tu lah udah ceramah. 1 jam setengah dah kita. Saya lupa dah muslimat. Patut jajar datang. Dia kata, dia kalau datang nak bagi tahu masa dia cukup dah. Tapi saya lupa. Masya Allah, tak datang. Satu lagi sebab saya tak ada apa lepas ni. Cuma saya dapat mesej. Taza, tadi Zaza berkejar-kejar balik. Kita ada satu recording sebenarnya. Alamak, Zaza dah balik ke tadi sebab nak cepat ke sini. Dia Masya Allah, mungkin saya nak kena kata balik ke sana semula. Masya Allah, begitulah muslimat dirahmati Allah. Kita cerita pasal akhlak takkan hafiz sebab kita sedang ceritakan diri kita. Dan wallah saya pohon maaf sungguh-sungguh tak ada langsung niat nak menyindir orang sini, orang sana. Apa yang saya sampaikan tadi, apa yang berlaku selama lebih 20 tahun dalam kerja dakwah saya. Sebab yang merosakkan diri seorang wanita adalah dirinya sendiri. Kau menunjuk-unjukkan aurat kau. Jadi orang lelaki tak rasa segan dah dengan kita. Mahalkan dirimu. Dan supaya kita dipertemukan hanya dengan purah-purah yang baik-baik. Yang akan datang lelaki yang baik. Tak menjaga juga maruah diri kita insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah semua ni dapat dengan petunjuk daripada Allah. Iman. Dengan kesungguhan kita mencari ilmu. Dengan letakkan diri kita dalam circle yang betul. Dengan malam, jangan ada malam tanpa tahajud. Dengan Quran hanya dengan mengaji tak cukup. Tapi tetaplah mengkaji isi Al-Quran. Dengan solat, jangan ditinggalkan. Mesti tak? Orang yang tinggal solat, payah nak dengar nasihat. Orang tinggal solat, payah nak dengar nasihat. Tapi orang yang solat, kalau kita nasihat, insya-Allah lama-lama dia akan lekat. Ini jaminan Allah dan Rasul. Maafkan saya, semoga Allah redha kepada kita. Salam kepada tidak hadir pada hari ini. Salam buhwa fillah kerana nak sampai lagi ke sini tak tahu bila kan ikut giliran jadual kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.